Berpaling seperti yang kedua itu apabila tidak sampai membatalkan solat dan ada kepentingan, maka ia dibolehkan dan tidak makruh. Tuan gambar itu. Ada kepentingan, maka ia dibolehkan dan tidak makruh. Apa kepentingannya? Saya contoh tidak ada. Saya ada contoh di belakang. Bahkan apabila mengganggu khusyukan solat orang lain, maka ia boleh diharamkan. Jadi, tapi kalau dengan kita buat itu boleh mengganggu orang lain, ada menyebabkan orang lain tidak khusyuk, maka perbuatan itu boleh jadi haram. Maksudnya kita doa ni kita betul kita bayar pula boleh. Jadi kita rokok kalau bayar betul kita boleh. Wah, sudah jadi dia gila. Gila. Ya, kita tension juga. Contoh ni ada kita pergi lama. Pergi lama je. Ada orang bukan sana, ni di sini. Saya ingat kata saya Ustaz naik kalau tengah berpuasa tu dia apa? Ramai anak muda sekarang ini terlibat dengan black metal dan juga segala gejala dia ambil. Dia betul panggil tengah main Jumaat, tengah khutbah Jumaat. Memang Ustaz, betul, memang anak muda nak tahu. Bukan dekat tu yang lawan bapak apa teruklah Ustaz mana ni. Betul kan? Aduh, kali kita mau. Dia muda lah. Lepas tu dia tanya kat maknya dia ranking kan ranking. Tapi dia tak apa-apa. Dia, tapi dia mengganggu lah. Mengganggu orang. Betul kita mau jadi segera orang jawab apa. Dia khatib apa, tengah apa. Dalil yang menyatakan makruh berpaling tanpa keperluan penting adalah hadis Sayyidatina Aisyah yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam solat. Maka beliau menjawab, itu merupakan tipu daya syaitan yang dilakukan syaitan terhadap solat seseorang hamba Allah. Jadi maaf, ini amaran lah, amaran. Kita contoh sikit. Ini amaran daripada Rasulullah. Maksud dia jangan buat begitu. Ayat itu berbunyi macam itu. Rasulullah kata itu merupakan tipu daya yang dilakukan syaitan terhadap solat seseorang hamba Allah. Maksudnya orang yang menoleh itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Hadis lain lagi Rasulullah, orang tanya tentang was-was. Rasulullah kata was-was itu bukan bukan syaitan mengganggu dia, tapi dia yang mengganggu syaitan. Kita tengok ayat ni dia. Maksudnya ialah jangan kamu amalkan was-was. Tak tahu ya. Boleh. Kita mayang mari sama-sama kan di rumah. Salli fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayang bilik kita kan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Kita sampai suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dengar di belakang. Amin. Ramai. Dia kita pula. Betul tahu. Betul ya, cari rumah lah. Kita pada apa? Satu rumah lah. Betul tahu. Betul. Tak kisah. Rasulullah kata ni pun buat. Tak tahu saja. Tak payah duk paling kiri, tak payah duk paling bukan. Buat tak tahu ya. Kalau siapa yang tu maksud dia telah mengikut tipu daya syaitan. Jangan duk ikut. Wah-wah pun jangan, benda berpaling kiri kanan pun jangan. Betul saya wah-wah minta maaf. Saya pernah merawat seorang perempuan di Bayar Lepas yang akhirnya dia tidak sembahyang langsung. Betul Rasulullah kata apa? Orang yang wah-wah ni mudarat dia amat besar. Bukan syaitan kacau dia, tapi dia yang mengacau syaitan. Sampai last kali dia tak sembahyang. Tak sembahyang langsung seorang perempuan. Dia main buat rawatan saya pak. Dulu beritahu tu jangan makcik jangan bagi salah benda ni. Tapi last kali dia jadi apa? Dia tak payah. Jadi jangan layan. Orang itu jangan apa? Tak tahu. Ada. Dalil yang menegaskan makruhnya memandang ke langit ataupun mengangkat pandangan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan orang-orang yang mengangkat pandangan ke langit dalam solatnya? Hendaknya mereka berhenti dari perbuatan itu ataupun pandangan matanya disambar petir. Itu hadis Rasulullah. Betul ya, jangan sembahyang tu tengok apa? Jangan apa? Jangan
Sejadah berpaling. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jauhi olehmu berpaling ketika solat, kerana berpaling dalam solat itu mencelakakan. Apabila ada keperluan berpaling, maka hanya diperbolehkan pada solat sunat, bukan pada solat fardu. Okey, apa dia kepentingannya? Ada ke depan lagi tadi. Manakala dalil dibolehkan berpaling dalam solat kerana ada keperluan dan halangan adalah hadis Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafitu fi salatihi yaminan wa shimalan wa la yulawwi 'unuqah. Nabi Muhammad SAW berpaling dalam solatnya ke kanan dan ke kiri tanpa menggerakkan lehernya. Jadi kita pun mayang boleh kiri kanan, kiri kanan. Orang tanya pasal apa tu? Dia hadis Nabi ni dah. Nabi mayang boleh kiri kanan, kiri kanan. Oh, tak boleh ya. Istimewa macam tu tak boleh lah. Kalau gitu ham nikah 9 lah, sebab Nabi nikah 9 orang. Tak boleh. Nabi buat tu ada kasih. Ada benda yang Nabi buat, Nabi larang sahabat buat. Jangan kamu puasa wison. Puasa wison ni puasa sampai tanpa buka. Puasa tak buka, puasa tak buka, puasa tak buka, puasa tak buka. Para sahabat pun nak turun. Pada nak turun, maka Rasulullah kata jangan. Apa tak semacam dengan aku. Aku tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Allah Ta'ala bagi aku kenyang. Dan aku boleh buat kerja macam biasa. Tapi kalau apa buat macam tu, apa buat? Apa nak buat kerja tak boleh. Bukan pejabat tidur ya sembarangan. Jadi ada benda-benda yang kita tak boleh ikut Nabi SAW. Bukan kata Nabi buat semua kita boleh ikut. Ada benda yang Nabi buat kita tak boleh ikut. Itu ada benda-benda yang khusus untuk Nabi. Nabi menikah 9, kita tak boleh menikah 9. Mengenai sebab berpalingnya Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan dalam hadis Sayyidatina Sahal bin Al-Hazaliyah yang mengatakan suwiba bis salah yani as-sufi ila akhir hadis. Dikatakan diazankan untuk solat subuh, as-salatu khairum minan naum nadam. Faja'ala yusalli wa yarji'u ila syari'. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yarji'u. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Orang fikir an-naum khairum minas salat, tidur lebih baik daripada sembahyang. Benar? Wa as-salatu khairum minan naum, dia kata an-naum khairum minas salat. Dan terjadi pada peperangan Hunain, lalu Rasulullah SAW melakukan solat seraya menoleh ke bala tenteranya, asyabwa, bala tentera dia. Jadi Rasulullah nak tengok apa? Nak tengok keadaan bala tentera dia. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi. Tengok apa? Tengok sahabat. Tentu kita kena faham. Rasulullah dia buat tu keadaan wahyu masih turun. Jadi kalau ada benda-benda yang Rasulullah buat, kita tak boleh apa? Tak boleh kebur. Tapi ini menjadi dalil bahawasanya harus. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang hadis Rasulullah ni kita tak boleh istinbat. Kita kencing berdiri. Kemudian kita kata Rasulullah pernah kencing berdiri di mazbalah. Di mazbalah tak sampah. Jadi kita pun sentiasa kencing berdiri. Sebab nak ikut sunnah Nabi. Oh tak betul. Rasulullah pernah buat sekali saja. Rasulullah pernah buat sekali saja kencing berdiri. Sebab apa? Kalau Rasulullah kencing duduk, maka ayat kencing itu akan pocek. Kenapa? Kena pakaian Rasulullah SAW. Sebab tu kita kena tahu asbab wurudul hadis. Asbab wurudul hadis kita kena tahu. Tak boleh kita pakai apa? Belah macam tu je. Sebab Rasulullah buat tu pasal apa? Kena tahu. Jadi Rasulullah kencing berdiri, sebab kalau dia kencing duduk, ayat kencing itu akan pocek. Kenapa? Kena baju dia. Maka sebab tu Rasulullah kencing berdiri, dia tarik kain pakaian tu bagi apa? Bagi jom. Lepas tu selesai. Lepas tu kita kata kalau macam mana Rasulullah masuk kencing macam mana? Rasulullah istinja. Rasulullah guna apa? Guna batu. Selesai. Okey. Jadi ada benda-benda yang Rasulullah buat, kita tak boleh buat. Jadi kita kena faham satu saja. Allah sembahyang sampai bengkak kaki. Allah sembahyang 1 rakaat sembahyang 6 juzuk. Boleh buat? Buat kan? Buat tengok. Sejuzuk berapa? Kan? Siapa try? Siapa tak bisa 1 rakaat 1 juzuk lagi try? Ni siapa tak habis? Tapi ini try tengok.
Kalau nak ubah macam saya pernah buat. Buat saja nak test tengok Rasulullah macam mana sembahyang 6 juzuk kan, satu rakaat 6 juzuk. Kita pun try lah, satu juzuk yang rebah tu rebah elok nak rokok yang terus bang. Contoh macam mana Rasulullah solat bang? Solat 6 juzuk. Allah. Jadi kekuatan Rasulullah itu tidak sama dengan apa? Kekuatan kita. Keupayaan Rasulullah tidak sama dengan keupayaan kita. Jadi Rasulullah ghalih itu ada apa? Ada pasal. Ghalih sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang penunggang kuda menuju bala tentera Asy-Sya'bi pada malam hari untuk memeriksa dan juga untuk memantaunya. Jadi tuan-tuan, hadis ni nak apa kata harus kita ghalih kalau apa? Kalau untuk benda yang tidak boleh dielakkan. Contohlah, apa nak tak elak dah. Ini kita tanya. Allahu Akbar. Kan. Atau tengah-tengah mayam potong api. Kita pun boleh tak? Boleh, confirm boleh. Dalam hati pitah api dah. Kita pun mesti bawa. Boleh nak tengok. Suib-sak dah kan? Suib-sak dah kan? Jelita pitah jadi apa? Kita pun boleh tengok apa? Tengok Allah pitah dia makan ya. Kita pun cepat-cepat pergi di suib-sak tu apa? Tolak nak tolak tu kita takut ambil penyapu betul. Tolak suib-sak tu bagi apa? Bagi tutup. Jadi mana dalam kes yang macam tu kita terpaksa apa? Terpaksa balik. Itu saja. Kalau saja-saja hukumnya tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, kemudian satu lagi saya bawa rumah dulu. Tuan-tuan cantik sikit. Tak akan cuti kuliah. Tulis depan. Jangan tulis depan Islam. Tulis depan. Cuti kuliah kita 30 bulan 9 minggu depan. 30 bulan 11 minggu depan. Kemudian 14 hari bulan 12. Kemudian 21 hari bulan 12. Boleh tak ada? Nak main semayang boleh hari Isyak tak apa? Boleh? Isyak tak apa? Kita tekan macam. Tapi kuliah saya ulang sekali lagi. 30 hari bulan 11 minggu depan. Jadi kuliah kita dibatalkan. 14 hari bulan 12, kemudian 21 hari bulan 12. Selain daripada itu, kuliah kita berjalan macam biasa. Minggu depan ceramah bulanan. Ya, minggu depan tu ceramah bulanan. Pas siapa naik kita untuk bawa kita ni. Kalau tu nak ceramah tu buka kita ni. Tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan kan? Saya berkenaan dengan sedekah. Sedekah. Berkenaan hadis yang tadi tu. Hadis kata apa? Maka saya tanya, kalau kita bila kita mati tu, adakah ulat-ulat yang makan jasad kita itu dikira sedekah? Okey, soalan dia tanya, adakah ulat-ulat yang makan badan kita itu dikira sedekah? Tidak dikira sedekah. Tuan-tuan, jasad yang tidak boleh makan di ulat, saya lihat. Jasad para nabi, jasad para syuhada, jasad hafiz Al-Quran, jasad hafiz Al-Quran tidak akan dimakan oleh orang dari tanah. Tuan-tuan tengok ayam di Indonesia, dia bukan hafiz Quran, seorang perempuan, dia cuma mengajar Qurannya. Dia mengajar Quran saja. Tapi besar dia nak buat laluan, nak buat kereta api, jalan rel kereta api, dapat besar kat tingkatan dia. Kat tingkatan dia, kemudian dalam keadaan elok, seolah-olah macam baru mati pagi tadi. Sedangkan mayat itu sudah berusia 25 tahun. Jadi orang boleh berjumpa dengan apa? Dengan dua-dua dia kan, anak-anak dia jumpa tu, kemudian tanya apa amalannya, adakah mak kamu ni hafiz Quran? Dia kata setakat kami tahu dia bukan hafiz Quran, tetapi dia mengajak Al-Quran di rumah dia daripada muda sampai dia meninggal
meninggal sampai dia meninggal. Itu salah satu jasa waktu sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah tuan ada WhatsApp yang kontak saya. Dia share untuk jawab semua sekali. Dia contoh banyak dalam. Dia kata macam ni, seorang perempuan yang hamil, kemudian orang berkahwin dengan dia. Kita kata hamil dalam sebulan 2 macam tu lah. Jadi pak nak tutup malu bagi kahwin. Sama ada dia berkahwin dengan boyfriend dia kan, yang menyebabkan artinya bapa kepada anak adalah kandungan dia situ, ataupun dikahwinkan dengan orang lain terus. Pak sanggup. Dia kata di situ, jadi dia tak ambil kasih aku, dia baca saya baca. Dia kata di situ kalau berlaku perkahwinan itu maka dapat anak 13 orang. Contoh. Tak tahu banyak 13 orang. Ada 24 orang pun. Contoh jangan begitu, ada satu ibu saja 24 orang. Ni kita bilang keras sikit. Dia kata apa dalam WhatsApp tu? Anak yang pertama anak zina, yang kedua zina, 3 zina, 4 zina, 5 zina, 6, 3, 2, sampai 13, semua itu merupakan anak zina dan anak di luar nikah. Dia kata ustaz, mohon pencerahan. Mohon pencerahan. Jadi saya tanya boleh cerita ni nak berlaku? Ya, sudah. Jadi tuan-tuan saya nak cek dalam masa 4 tahun. Kemudian banyak dapat dalam masalah ni. Cuma saya pergi dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i kita mengatakan perkahwinan itu adalah sah. Perkahwinan itu adalah sah. Anak yang kedua, ketiga dan ke-13 itu tak ada masalah, langsung boleh dibinkan kepada dia. Bin Faizah, binti Faizah, semua boleh. Cuma anak pertama tu dia ada sedikit perincian daripada ulama. Ulama kata kalau sekiranya tarikh dia kahwin, kata bulan Januari 2014 contoh dia. Dia kahwin Januari 2014. Tengok dia melahirkan anak tu bila? Boleh. Kata dia melahirkan anak, kalau dia melahirkan anak tu, tempoh dia melahirkan anak dan perkahwinan itu kalau 6 bulan dan ke atas boleh dibinkan kepada lelaki itu. 6 bulan dan ke atas. Dengan kata-kata yang lain, katalah dia terlanjur sebulan dia mengandung, lepas itu terus menikah. Mana kata lebih dari 6 bulan tak? Lebih dah sebab perempuan mengandung 9 bulan 10 tapi dia baru mengandung sebulan terus berkahwin. Jadi makna dia lebih daripada 6 bulan. Dalam kes itu boleh dinasabkan kepada apa? Dinasabkan kepada laki-laki itu. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan maka tidak boleh dibinkan kepada apa? Kepada boleh jadi wali terus kan? Ya? Boleh jadi terus wali. Okey, itu setakat nama. Nama saja. Dari segi wali tak? Dari segi wali tidak boleh menjadi wali. Setakat nak bin saja. Tumpang bin saja. Jadi wali. Apa maksud jadi wali tak boleh? Maksud dia kalau anak tu anak perempuan. Anak tu anak perempuan. Apabila anak tu nak berkahwin nanti ni, si bapa tu kena pergi hamba kat Tok Qadi. Tok Qadi, saya minta maaf, anak saya ni walaupun anak saya, bin saya, tapi nak hamba saya ni macam muda ni buat jadi anak dia beda. Kami dah belajar dan terlanjur dah. Lepas isteri saya mengandung dah, baru saya apa? Baru saya berkahwin. Maka Qadi akan uruskan supaya dia berwalikan wali itu. Maka perkahwinan itu akan jadi ya. Soalan ditutup. Al-Fatihah. Oh, ada soalan lagi. Ini soalan mungkin yang soalan buka balik teman. Ini tuan-tuan, nanti saya kata macam ni. Apakah muslimat yang selama ini solat ketika sujudnya kedua tapak tangannya balas dan telekuk perlu memfoto semula solat-solat yang berlalu? Maksudnya sejak dia balik tu sampai kelar solat yang tutup boleh tu adakah dia kena foto balik dia punya solat? Ini soalan ni payah nak jawab. Saya daripada balik
Saya pernah mendengar kebanyakan ustaz berpendapat bahawa sah solat muslimat itu sekiranya kedua telapak tangannya beralaskan telekung kecuali dahi. Pendapat manakah yang harus diikuti? Okey, sekarang ni yang saya bagi itu ialah mazhab Syafi'i. Atas mazhab Syafi'i. Saya tak pasti atas mazhab lain. Atas mazhab yang Syafi'i itu saya tak pasti. Berdoa sama. Boleh-boleh saya bagi itu ada pendapat mazhab Syafi'i. Dan sependapat dengan saya ada Ustaz Zahid Idrus. Ustaz Zahid Idrus pun dah beritahu dia. Dia berdasarkan hadis Umir Tuhan asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Maksudnya kena apa? Mesti kena tangan. Dia. Jadi satu. Ayat yang kedua ialah sebab dia kain telekung itu dia bergerak sekali. Ittisal bil musalli dia panggil. Maksudnya kain itu dia bersama-sama bergerak dengan apa? Bergerak dengan orang yang semayang. Maksudnya kalau saya pakai sorban ni bergerak sekali dengan saya. Kalau saya sujud, dia pun sujud sekali. Kalau saya sujud, dia pun sujud sekali. Maka apabila saya letak, bukan perempuan, laki-laki sekalipun, kalau dia sujud, tiba-tiba kain sorban ni kata panjang kan, dia letak lapik dia tu, kemudian dia letak tangan atas itu, dia letak atas ini, maka solatnya pun tidak sah. Bukan dekat perempuan saja, laki-laki pun sah. Kain selepang yang kita bubuh di mana? Bubuh di laki-laki. Bubuh kain selepang tu panjang. Kemudian kita sujud kain selepang tu dia duduk apa? Duduk tempat sujud. Kita letak tangan atas kain selepang itu pun tu. Boleh main. Terima kasih. Dan diperlukan jasamu dikenal. Nampak macam ni? Kain selepang ni kan? Kita sujud. Ni nampak ni panjang kan? Kita sujud ni, elok kita turun sujud sekali ni. Ni, dia turun, ni. Nampak tak ni? Kita duduk situ, kita letak ni. Kita, tangan kita tu, kita sujud atas apa? Kita bubuh atas ni, maka hukum solat kita tidak sah. Cuma saya nak cerita pendapat lain. Atas pendapat mazhab lain. Pada mazhab lain kata, pada Hanafi kata sah, atau mudah-mudahan ini kena ikut pada Hanafi. Tukar jadi Syafi'i, jadi Hanafi tu ni. InsyaAllah ni saya akan tengok dalam pendapat mazhab lain pada Syafi'i. Berdoa selepas solat fardu atau kena kemunduran, melakukan solat sunat dan berdoa mana lebih afdal. Berdoa selepas solat fardu atau kerana kemunduran, melakukan solat sunat dahulu baru berdoa mana lebih afdal. Okey. Kenapa? Karena doa lepas sembahyang solat fardu itu lagi afdal. Tapi kata sesungguhnya doa yang hampir kepada makbul ialah doa selepas menunaikan solat fardu. Boleh tak? Doa selepas menunaikan solat fardu itu lebih hampir kepada makbul. والله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حمد على هذا الجمال والقرآن والرسول اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام